Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah sama-sama kita buka pertemuan pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah, guru kita pada malam ni, insya-Allah akan menyambung bacaan dalam kitab online, kitab Minhajut Talibin, dan muslimin muslimat yang hadir dalam siaran langsung pada malam ni mungkin boleh komen di ruangan komen dekat siaran dalam keadaan jelas, suara dalam keadaan jelas, gambar dalam keadaan jelas. Kalau ada masalah kita boleh chat selia, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada yang respon. InsyaAllah tanpa melengahkan masa lagi, kita menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung bacaan kita. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا مزي كده اوكي boleh dah. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, pihak penganjur, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajut Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya babul ghusl, bab pada membincangkan tentang mandi. Al-ghusl maksudnya mandi. Dia penggunaan oleh ulama fiqh. Kalau al-ghuslu makna dia mandi, manakala al-ghaslu makna dia basuh. Itu penggunaan oleh ulama fiqh. Suara slow slow sangat. Okey, boleh. Jadi bagai buat malang ada. Okey dah. Jadi babul ghusl, bab pada membincangkan tentang mandi. Biasanya asal babul ghusli asalnya babu bayanil ghusli ataupun babun fi bayanil ghusli, itu asal dia. Jadi di sana ada lafaz yang dihadzaf di antara kalimah babu dengan al-ghusli. Asalnya babu bayanil ghusli, bab pada menjelaskan mandi. Cuma kalam orang Arab dibina di atas ikhtisar. Maka apabila perkataan bayan, maksud daripada perkataan bayan tu dapat difahami walaupun tanpa disebut, maka sebab itulah dihadzaf. Jadi bacanya dengan babul ghusli. Perkataan al-ghusl mengikut apa yang masyhur di sisi ulama fiqh, penggunaan di dalam oleh ulama fiqh, perkataan al-ghusl makna dia adalah mandi. Berbeza dengan al-ghasl.
makna dia adalah basuh. Walaupun daripada sudut penggunaan bahasa, dalam bahasa boleh kita guna belaka al-ghusl dengan al-ghusl. Okey, itu yang pertama. Al-ghusl, mandi di sini mengikut istilah ulama fiqh adalah sayalanul ma' ala jami'il badan ma'an niyah. Maksudnya mengalirkan air di atas tubuh badan bersama dengan niat. Itu yang dimaksudkan al-ghusl mengikut istilah ulama fiqh ataupun mengikut istilah syarak. Katanya mujibuhu mautun. Mujib, perkara yang mewajibkannya, perkara yang mewajibkan mandi, yang pertamanya ialah mautun, mati. Mujibuhu mubtada, mautun adalah khabar. Jadi maksudnya mati antara perkara yang mewajibkan mandi. Dengan maksud apabila seorang tu mati, maka wajiblah mandi kepada orang yang mati tersebut. Jadi mati ni antara perkara yang mewajibkan mandi. Cuma apabila berlaku kematian yang selain daripada syahidul ma'rakah, lain daripada syahidul ma'rakah, orang yang syahid di dalam peperangan menentang orang kafir, selain daripada syahidul ma'rakah, maka wajib mandi. Manakala syahidul ma'rakah tidak wajib mandi, bahkan tidak boleh mandi. Jadi mati adalah perkara yang mewajibkan mandi selain daripada syahid al-ma'rakah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah wahaidun dan haid. Jadi perkara yang mewajibkan mandi yang keduanya adalah haid. Dia yang dimaksud dengan haid mewajibkan mandi adalah ketika mana seorang perempuan tu berhenti daripada haid. Maksudnya haid dia berhenti dah, kering dah haid, cakap kita kering. Apabila haid kering, lepas tu dia nak semayang, maka wajib mandi. Semata-mata haid kering, kalau dia tidak nak tak mau lagi semayang, maksudnya waktu masih lagi panjang, dia tak mau semayang lagi, ataupun haid kering dalam pukul 10 pagi, sedangkan tak masuk lagi waktu zuhur, maka belum lagi wajib mandi. Jadi apabila haid kering, lepas tu dia nak semayang, maka wajib mandi. Jadi pendek kata, kewajipan mandi kerana haid adalah tersusun daripada berhentinya haid dan berkehendak untuk mengerjakan sembahyang. Suara okey tak, Fizi? Boleh dengar dah? Baik. Okey, itu yang pertama. Haid ni adalah darah yang kebiasaan yang keluar daripada perempuan. Darah kebiasaan yang keluar daripada perempuan setiap bulan lah. Darah bulanan perempuan lah. Cakap mudah-mudah. Yang keduanya wanifasun dan nifas. Nifas ni adalah darah yang keluar setelah daripada kosong rahim, daripada kehamilan. Sama ada keluar setelah daripada bersalin ataupun setelah daripada keguguran. Maksudnya apabila perempuan tu keluar darah nifas, apabila nifas dia berhenti dan dia nak sembahyang, maka wajib dia mandi. Wakadha, dan seperti ini, seperti haid, seperti nifas, wiladatun bila balal. Bersaling tanpa basah. Fil asah, mengikut kaul asah. Jadi antara perkara yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Wiladah antara perkara yang mewajibkan mandi. Yang mana wiladah yang mewajibkan mandi adalah ketika seorang perempuan tu bersalin, setelah daripada bersalin tidak ada darah nifas. Tetapi kalaulah setelah daripada bersalin ada darah nifas, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi kerana wiladah. Jadi orang perempuan ni bersalin dan tak ada darah sikit pun. Nifas pun tak ada darah. Lepas daripada bersalin tak keluar darah nifas. Dan jarang sangat berlaku kepada perempuan yang mana setelah daripada bersalin tidak keluar darah nifas. Memang jarang berlaku. Katakanlah seorang perempuan ni dipelik, lepas daripada bersalin tak ada darah nifas, maka wajiblah kepada dia sembahyang. Sebab benda wajib dia sembahyang? Sebab tidak ada yang menghalang dia daripada, tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang. Tidak ada mani', tidak ada penghalang sembahyang, tidak ada yang menggugurkan kewajipan sembahyang, maka wajib dia sembahyang. Tetapi sebelum daripada sembahyang, wajib dia kena mandi. Mandi kerana benda? Mandi kerana wiladah nama dia. Mandi kerana bersalin. Baik. Masalah mandi kerana bersalin.
dia ataupun bersalin, orang puang bersalin ni dia ada dua. Yang pertamanya bersalin dalam keadaan basah, maksudnya anak keluar dalam keadaan basah, tak kira campur dengan air ke darah ke, tak kira lah. Yang keduanya bersalin tanpa basah, maksudnya tak ada basah, kering kontang tubik anak. Baik. Kalau basah, hak tu sepakat ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib mandi. Manakala bersalin tanpa basah, dan ni jarang berlaku, maka berlaku khilaf, adakah wajib mandi ataupun tidak. Menurut pandangan mu'tamad al-asah, wajib mandi walaupun bersalin tanpa basah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keadaan perempuan sekarang ni, kebanyakan perempuan apabila dia bersalin, tidak ada mandi wiladah. Maksudnya tidak wajib dia mandi wiladah. Kerana kebiasaan orang puang setelah daripada bersalin dia akan keluar darah nifas. Itu kita kena faham. Jadi dalam kitab menyebut bahawasanya antara perkara yang mewajibkan mandi adalah wiladah. Kita kena ingat, hak yang kata wiladah mewajibkan mandi dengan syarat setelah daripada bersalin tidak ada darah nifas. Kalau setelah daripada bersalin ada darah nifas, maka tidak wajib mandi. Bahkan tidak boleh mandi. Kerana mandi ni, tujuan ni adalah untuk mengangkat hadas, untuk menghilang hadas, untuk dia sembahyang. Sedangkan perempuan yang datang darah nifas, tidak boleh dia sembahyang. Baik, sebab itulah tidak boleh dia mandi. Mandi yang kata tidak boleh adalah mandi wiladah. Manakala mandi biasa, hak tu tidak menjadi masalah. Baik. Lepas tu selagi hak yang perlu kena sebut juga, ada sebelum daripada ni tersebar dalam WhatsApp, dalam Facebook, yang mengatakan bahawasanya mandi wiladah ni adalah mandi adat orang Melayu. Mandi adat orang Melayu. Pada hakikatnya tidak ada istilah mandi wiladah di sisi syarak. Jadi sebenarnya pandangan tersebut ataupun perkataan tersebut ataupun apa hak yang disebarkan itu sebenarnya adalah tidak betul. Sebenarnya adalah tidak betul. Hak yang betulnya mandi wiladah ni sebenarnya adalah mandi yang diwajibkan oleh syarak mengikut apa yang difahami oleh ulama mazhab Imam Syafi'i. Maksudnya mandi wiladah bukanlah mandi adat orang Melayu. Bukan mandi yang disebut dalam kitab fiqh. Tetapi kita kena faham daripada sudut pengamalannya sekarang ni tidak ada kebanyakan perempuan tidak diwajibkan kepadanya mandi wiladah. Kerana setelah daripada bersalin, kebiasaan perempuan keluar darah nifas. Dan antara perkara yang mewajibkan mandi lagi adalah wajanabatun, dan berjunub. Janabah maksudnya berjunub. Okey, bagaimanakah dikatakan seorang tu berjunub? Berjunub bidukhuli hasyafah, dengan masuk hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar. Au qadriha, ataupun qadarnya hasyafah. Kadar hasyafah bagi zakar yang tidak mempunyai hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar. Maksudnya kalau orang lelaki tu dia bersetubuh dengan isteri dia, tapi tidak melepasi hasyafah, sikit je dia masuk, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi kerana persetubuhan tersebut. Sebab dia saat itu tidak dikirakan berjunub. Tidak dikirakan berjunub. Melainkan kalau keluar mani. Dia nak bersetubuh dengan isteri dia, belum lagi sempat untuk memasukkan hasyafah ke dalam faraq, tiba-tiba keluar dah air mani. Maka ketika itu wajib dia mandi. Wajib dia mandi bukanlah kerana bersetubuh, tetapi wajib dia mandi kerana keluar mani. Manakala orang yang bersetubuh tanpa keluar mani, wajib mandi apabila terbenam ataupun apabila tenggelam hasyafah. Hasyafah ni kepala zakar ke dalam faraq. Tu bagi orang yang ada kepala zakar. Au qadriha atas pada hasyafah, dengan masuk kadar hasyafah. Kita agak-agak lah. Hak yang masalah kadar hasyafah ni bagi orang yang tidak ada hasyafah. Tidak ada hasyafah mungkin asal penciptaan tidak ada hasyafah. Ataupun hasyafah ada,
Tapi masa sunat saat itu tersilap. Dah sunat dengan Tok Mudin. Tok Mudin tua dah. Jenis dulu kan. Jadi tak apalah. Sunat klinik kena hospital. Jadi sunat dengan Tok Mudin. Tok Mudin tua dah. Dah janji dah dengan orang hari Selasa nak sunat, hari Senin nak sunat. Tok Mudin pakai tubik lah daripada rumah. Biasa Tok Mudin bawa spek. Hari tu je tukar spek hok pergi shopping je bawa. Biasanya spek lain pakai. Jadi tak ada spek hari tu. Mai Tok Mudin mata kelabu pula. Hanya pergi silap kerak. Hanya kepik hok sekali dengan kepala. Kepik dengan kerak dengan kepala. Tak ada kepala. Bagi orang hok yang tak ada kepala saat ni tu, cakap kita gitulah. Bagi orang hok yang tidak ada hasyafah saat ni tu, maka dikirakan dia berjunub apabila dia bersetubuh, apabila dia memasukkan kadar hasyafah. Kadar hasyafah daripada zakar dia, memasukkan farjan ke dalam farak. Farak di sini dengan makna lubang. Dia bukan farak ni khusus untuk kemaluan hadapan perempuan. Bukan yang dimaksud dengan farak di sini sama ada kemaluan hadapan ataupun kemaluan belakang. Maksudnya orang hak yang liwat sekalipun, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamata wal afiyah, juga apabila dia memasukkan hasyafah dia ke dalam dubur, maka berjunublah dia, maka diwajibkan juga kepada dia mandi wajib. Di samping wajib dia bertaubat, wajib dia kena mandi wajib. Kita bukan nak bincang hukum tersebut. Hukum tersebut jelas adalah haram. Na'udzubillahi min dzalik. Seterusnya wa bi khuruji mani, dan dengan keluar mani. Dengan keluar mani. Dengan keluar mani. Perkataan keluar ni maksudnya keluar sampai ke zahir. Jadi kalau orang tu dia rasa nak keluar mani, dia pun tutup lubang, dia pegang kemaluan dia, dia tutup lubang sampai ke nak tubik mani. Sekali nak tubik mani, tak jadi nak tubik, you mula mani. Nak tubik ya? Maka tak wajib mandi. Sebab wajib mandi apabila keluar mani. Kalau mani tidak keluar, hanya rasa nak keluar tapi tidak keluar, contoh dia sekat jalan, dia sekat. Jadi nak tubik mani, maka tidak wajib mandi. Dengan keluar mani min tariqihil mu'tad, daripada jalan mani hak yang biasa. Jalan mani hak yang biasa melalui kemaluan itulah. Wa ghairi, dan selain daripada jalan yang biasa. Yang penting keluar mani, bukan kok jalan biasa pun kalau keluar mani. Contoh kita kata nas'alullah as-salamata wal afiyah. Contohlah kita kata contoh zakar dia, bahagian pangkal zakar dia saat itu lubang. Jadi tak tubik kok jalan biasa, tubik kok lubang tu. Sebagai contoh nas'alullah as-salamata wal afiyah, maka tetap wajib mandi. Lepas tu kita nak kenal warna mandi. Nak kenal warna mani. Oh dah dekat mani dengan mandi. Tambah sema pula. Tukar terus mani dengan mandi. Baik. Suara okey, Mazi? Tapi dengar wadah Dengar. Okey boleh. Okeylah. Wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladzatin bi khurujihi. Dan dikenal, diketahui mani itu bi tadaffuqihi, dengan terpancuknya. Keluar dengan macuk. Aw ladzatin bi khurujihi, ataupun dengan lazat, dengan keluarnya. Rasa lazat apabila dia keluar. Aw rihi ajinin, ataupun bau tepung ketika ratban, ketika dia masih lagi basah. Au bayadi baydin, ataupun putih telur jafan, ketika dia kering. Jadi ketika dia masih lagi basah, bau macam tepung. Tepung hak yang kita ajin ni maksudnya tepung hak yang diuli tu. Tidak tepung yang diuli. Hak yang kita uli tepung tu lah. Kan tepung hak yang kita uli, kan kita perang tu kan. Sebelum daripada kita nak masak tu, kita uli. Itu maksud ajin. Baik. Au bayadi baydin, ataupun putih telur ketika dia kering. Saat ni ketika masih lagi basah, masih lagi lembab. Ketika kering dia bau macam putih telur. Okey, itu sifat-sifat bagi mani. Yang pertama, keluar secara macuk atau lazat ketika keluar, ataupun bau
tepung hak yang telah diuli ketika dia masih lagi basah, ataupun bau seperti putih telur ketika dia kering. Okey, ni alamat mani. Maka katanya fa in fuqidatis sifatu fala ghusla. Maka jika tidak ada sifat-sifat itu, fuqidat maksud tidak ada. Sifat-sifat itu fala ghusla, maka tidak ada mandi. Kalau tak ada sifat saat ni, maka tak ada mandi. Sebab dia kerana hak yang keluar saat ni itu bukan mani. Apabila tidak ada sifat-sifat mani, maka hak yang keluar saat ni itu bukan mani. Apabila hak yang keluar tu bukan mani, maka tidak adalah kewajipan mandi. Itu maksud fa in fuqidatis sifatu fala ghusla. Fala ghusl. Muslimin muslimat inna rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hak yang perlu kita kena sebut juga sebelum daripada kita pergi kepada perbahasan seterusnya adalah ni hak yang disebut juga dalam kitab lah. Yang mana apabila seorang tu mendapati mani berada pada tempat tidur dia ataupun pada kain dia, yang mana kain saat ni tu dia tidak berkongsi dengan orang lain, tempat tidur tu dia tidak berkongsi dengan orang lain, maka ternyata mani saat ni tu keluar daripada diri dia walaupun dia tak sedar bila keluar. Nampak kan? Maka ketika tu wajib dia kena mandi. Maksudnya seorang yang mendapati ada mani pada kain dia, ada mani pada kain dia, seorang yang mendapati ada mani pada kain dia ataupun pada hamparang dia. Hamparang ni tempat tidur dia, yang mana kain limut dia ke, yang mana tidak ada orang lain tidur di situ. Kain dia tidak ada orang lain pakai. Dan tidak mungkin mani saat itu mani orang lain, bukan mani dia. Tidak mungkin mani orang lain, bukan mani itu adalah mani dia. Maka ketika tu wajib dia kena mandi. Berbeza, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeza dengan kain tu. Kain tu bukan kain dia pakai seorang, ramai-ramai pakai. Ramai-ramai pakai, orang ni pakai, lepas ni gilir. Ataupun tempat tidur saat ni tu bukan seorang, kain limut tu bukan seorang guna, orang ramai pakai guna. Maka apabila didapati ada air mani di situ, kemungkinan air mani dia, kemungkinan air mani orang lain, maka ketika tu tidak wajib mandi kerana dia syok, dia ragu-ragu air mani itu adalah air mani dia. Nampak tak? Okay, dua. Yang ketiganya, seorang yang mendapati pada kain dia suatu yang seperti air mani tapi kering dah, yang ada kemungkinan hak yang duduk pada kain dia air mani dan ada kemungkinan air tersebut adalah air wadi. Kemungkinan air mani dan kemungkinan air wadi. Ni bagi orang muda-muda lah. Apa duduk di luar dalam aku Kerah-kerah kerah maksudnya kerah yang macam putih telur kering dah. Suar dalang suar dalang kita tu kan kita nak gilir dengan orang, kita seorang pakai. Nak gilir dah dengan orang. Main dia gilir suar dalang. Jadi tengok benda suar dalang kerah-kerah Lepas tu bau-bau dak bau dah lama dah hak malam tadi ke hak bila Jadi ada kemungkinan hak yang kerah-kerah hak duduk di luar dalam saat itu air mani dan kemungkinan air wadi. Jadi apabila kita tidak jelas, apabila salah satu daripada keduanya, maka kata ulama, boleh kita pilih. Boleh kita pilih tanpa perlu berijtihad. Maksudnya walaupun kita pilih saat itu ikut suka hati kita, biar aku nak pilih hak ni. Tak ada masalah kata ulama. Boleh kita pilih tanpa perlu kepada ijtihad. Maksudnya kalau kita pilih mani, maka dia ambil hukum mani. Kalau kita pilih wadi, dia ambil hukum wadi. Nampak kan? Kalau kita ambil hukum mani, maka wajib kita mandi. Dan wajib kita kena ulang balik sembahyang yang dilakukan setelah daripada tidur yang paling dekat. Maksudnya kalau kita tidur malam tadi, lepas tu tengah hari kita tidur pula, jadi kira ambil kita tidur tengah hari lah. Kalau tak ada dah kita tidur malam tadi je, maka kira tidur malam tadi lah. Bermakna subuh wajib kena qada balik lah.
Zuhur wajib kena qada balik. Asar wajib kena qada balik kalau kita tahu lepas daripada asar. Okey, jelas kan? Tapi kalau kita ambil wadi, maka tidak perlu mandi, hanya cukup basuh tempat tersebut. Baik. Sebab wadi dia tidak mewajibkan mandi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kata dia wal mar'atu ka rajulin, dan perempuan itu seperti laki-laki. Maksud dia perempuan itu seperti laki-laki. Hak tadi kita cerita tentang lelaki. Maksud dia cerita tentang lelaki. Maksudnya terjadi janabah. Maksudnya berlakunya berjunub bagi lelaki apabila yang pertamanya apabila memasukkan hasyafah ke dalam faraq. Yang keduanya keluar mani. Begitu juga orang puang. Perempuan dikirakan berjunub apabila ada hasyafah dimasukkan ke dalam faraq dia. Ataupun dia keluar mani. Baik. Itu maksud dia. Katanya wa yahrumu biha ma haruma bil hadath. Dan haram biha bil janabah. Haram dengan sebab janabah. Ma haruma bil hadath, perkara. Ma tu fa'il bagi yahrum. Ma tu dipanggil isim mausul. Di isim mausul, kalau kita belajar usul fiqh, dia termasuk dalam sirah umum, lafaz yang menunjuk di atas umum. Maksudnya apabila pengarang kita kata yahrumu biha ma haruma bil hadath, maka kita akan faham dia haram dengan janabah setiap perkara yang haram ia dengan hadath. Jadi setiap perkara yang haram dengan sebab hadath kecil. Sebab perkataan hadath apabila diitlaqkan, maksudnya tidak diqaidkan dengan hadath kecil ke hadath besar ke hadath sederhana ke, maka dia merujuk kepada hadath kecil. Haram dengannya dengan janabah ma haruma bil hadath, setiap perkara. Kenapa kita tak makna setiap perkara? Kerana ma tu dipanggil ma isim mausul. Jadi haram dengan sebab janabah, setiap perkara yang haram dengan sebab hadath kecil. Setiap perkara yang tidak boleh buat apabila seorang tu tidak ada wuduk, maka perkara itu tidak boleh dilakukan oleh orang yang berjunub. Okey, benda hak yang tidak, ataupun perkara hak yang diharamkan kepada orang hak yang berhadath kecil. Yang pertamanya adalah sembahyang. Sembahyang diharamkan, tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak ada wuduk, orang yang berhadath kecil. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Begitu juga orang yang berjunub tidak boleh dia sembahyang, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Yang keduanya tawaf. Tidak boleh orang yang berhadath kecil tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Begitu juga orang yang berjunub haram, tidak boleh dia tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf sunat. Okey, yang ketiganya menyentuh Al-Quran. Orang yang berhadath kecil tidak boleh menyentuh mushaf. Begitu juga orang yang berjunub tidak boleh menyentuh mushaf. Yang keempat, menanggung mushaf, membawa mushaf. Bagi orang yang berhadath kecil haram bawa mushaf, sama juga orang yang berjunub haram bawa mushaf. Okey, itu 4 perkara yang diharamkan dengan sebab hadath kecil. Apabila seorang itu berhadath kecil, 4 perkara ini diharamkan. Yang pertamanya sembahyang, yang keduanya tawaf, yang ketiganya menyentuh mushaf, yang keempatnya membawa mushaf. Maka 4 perkara yang diharamkan kepada orang yang berhadath kecil, haram juga kepada orang yang berjunub. Dan di sana ada penambahan lagi yang diharamkan kepada orang yang berjunub, tapi tidak diharamkan orang yang berhadath kecil. Wal mukthu fil masjid, dan berhenti di dalam masjid. Maksudnya orang yang berjunub haram berhenti di dalam masjid. La uburuh, tidak lalunya. Lalu dalam masjid, lalu sahaja. Maksud lalu ni, masuk kat pintu ni, keluar kat pintu ni tanpa berhenti lalu je. Lalu tidak diharamkan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengecualikan perkara tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Illa abiri sabil, melainkan orang yang lalu jalan sahaja. Jadi orang yang berjunub diharamkan berhenti dalam masjid. Jadi lain bukan diharamkan masuk dalam masjid, bukan.
Masuk dalam masjid lain daripada berhenti dalam masjid. Orang berjunub boleh dia masuk dalam masjid. Tetapi tidak boleh dia berhenti. Kalau hanya sekadar lalu tidak menjadi masalah. Sebab tu dia kata la uburuh, lalu sahaja, melintas sahaja. Itu makna ubur. Cakap kita kata melintas. Baik. Seterusnya katanya wal Quran. Dan haram juga dengan sebab janabah Al-Quran. Maksud Al-Quran di sini adalah qiraatul Quran. Membaca Al-Quran. Jadi maksud Al-Quran di sini adalah membaca Al-Quran. Sebab kalau pegang Al-Quran, bawa Al-Quran tadi dah kita sebut. Jadi maksud Al-Quran ay wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang tidak ada wudu, tak ada masalah baca Al-Quran. Kita kalau tak ada air sembahyang boleh kita baca Al-Quran. Tetapi orang yang berjunub tidak boleh dia baca Al-Quranul Karim. Dia haramkan dia baca Al-Quranul Karim. Pengharaman orang berjunub membaca Al-Quranul Karim, hukum dia adalah disepakati oleh ulama. Pengharaman kepada orang yang berjunub membaca Al-Quran sebenarnya hukumnya disepakati oleh ulama 4 mazhab. Wal Quran katanya wa tahillu azkaruhu la biqasdi Quran, dan halal azkaruhu, zikirnya Al-Quran. Zikir Al-Quran halal. Maksudnya halal, tidak haram. Ketika orang tu berjunub, maka dia nak baca zikir Al-Quran. Maksudnya zikir Al-Quran, dalam Al-Quranul Karim ada ayat-ayat yang digunakan, yang boleh digunakan untuk berzikir. Sebagai contoh, perkataan Bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada makan. Bismillahirrahmanirrahim sebelum daripada mandi wajib. Dibolehkan bagi orang yang berjunub membaca ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Sebagai contoh, sebelum daripada orang berjunub tu naik kenderaan, dia lepas daripada berjunub dia tak mandi selalu. Sebab dia tidak wajib mandi selalu. Kewajipan mandi apabila dia nak sembahyang dan seumpamanya. Sekarang ni dia tak mau sembahyang lagi. Lepas tu dia naik kenderaan. Maka sunat dia baca doa menaiki kenderaan. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Maka dibolehkan. Sama juga ketika dia dengar orang meninggal dunia, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dia dengar benda Israel menyerang Palestin, dia pun kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Maksudnya dia menyebut zikir Al-Quran ketika dia dengar sesuatu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai contoh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka hukum dia adalah halal. Dibolehkan. Halal zikir Al-Quran. Tetapi kalau membaca Al-Quran start daripada awal sampai ke akhir, hal tu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kalau membaca Al-Quran start daripada awal sampai ke akhir. Saya, orang perempuan tu dia berjunub, ataupun lelaki tu dia berjunub. Dia baca 3 juzuk dengan qasak zikir. Mana mungkin qasak zikir baca 3 juzuk. Tu kita kena tahu. La biqasdi Quran. Halal zikirnya tidak dengan qasak Quran. Maksud dia tidak dengan qasak Quran. Ketika dia baca ayat-ayat Al-Quran yang digunakan untuk berzikir, untuk berdoa, sebagai contoh. Ketika dia baca ayat tersebut, jangan dia qasak Al-Quran. Kalau dia qasak Al-Quran, maka hukum dia adalah haram. Perkataan la biqasdi Quran, tidak dengan qasak Quran, maksudnya tidak halal kalau dengan qasak Al-Quran. Bermakna kalau dia tidak qasak Al-Quran, maka tak ada masalah. Tidak qasak Al-Quran maksudnya dia qasak zikir, dia qasak doa, ataupun dia qasak benda. Dia qasak benda, maka ketika tu halal. Itu maksud la biqasdi Quran. Baik. Katanya wa aqalluhu niyyatu raf'i janabah, dan sekurang-kurang mandi. Okey, habis. Habis perkara yang diharamkan kerana berjunub. Jadi kesimpulan perkara yang diharamkan kerana berjunub ada semua sekali adalah
Ada 6. Yang pertamanya sembahyang, yang keduanya tawaf, yang ketiganya membaca Al-Quran dengan qasa' Al-Quran, yang keempatnya menyentuh Al-Quran, yang kelimanya adalah membawa Al-Quran, yang keenamnya adalah berhenti di dalam masjid. Katanya wa aqalluhu niyyatu raf'i janabatin aw istibahati muftaqirin ilaihi. Dan sekurang-kurang al-ghusli. Wa aqalluhu ay aqallul ghusli, sekurang-kurang mandi. Jadi kita apabila kita berjunub, apabila berlaku perkara yang mewajibkan mandi, maka wajib kita mandi. Baik, bagaimanakah cara kita mandi? Baik, mandi rukun dia ada 2. Yang pertamanya niat. Yang keduanya adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Baik, sekurang-kurang mandi, dia mandi ada mandi hak yang aqal dan ada mandi hak yang akmal. Mandi hak yang aqal adalah sekurang-kurang mandi niyatu raf'i janabah, niat mengangkat janabah. Maka aku mengangkat janabah, menghilangkan janabah. Itu makna mengangkat. Saja aku menghilangkan berjunub. Saja aku menghilangkan janabah. Saja aku menghilangkan berjunub. Ini bagi masalah orang yang berjunub. Awistibahati muftaqirin ilaihi. Niat mengharuskan perkara yang berhajat ilaihi kepadanya, kepada mandi. Benda perkara yang berhajat kepada mandi, sembahyang, puasa, tawaf. Jadi niat saja aku mengharuskan perkara yang perlu kepada mandi. Aku mandi ni kerana nak mengharuskan sembahyang, nak mengharuskan tawaf. Boleh dah. Au adai fardil ghusli, ataupun menunai fardu mandi. Fardu kewajipan mandi ataupun mandi wajib. Mudah kita mandi. Aku mandi wajib mudah gitu. Yang mana niat ni maqrunatun, na'at kepada niat, sifat kepada niat. Niat mengangkat janabah yang disertakan bi awwali fardin, dengan permulaan fardu. Maksudnya niat saat ni tu mestilah bersama dengan permulaan fardu. Maksud dengan permulaan fardu, apabila kena air, di situ ada niat. Dengan maksud kalau sekiranya kita kenakan air tapi kita tidak ada dalam hati kita kehendak untuk mengangkat hadas daripada anggota kita, maka tempat tersebut wajib kena basuh semula. Wajib kena basuh semula. Cuma masalah niat muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya niat ni bukan benda yang payah, benda yang cukup mudah niat. Ketika kita pergi bilik air, kita tahu kita berjunub, tahu kita berhadas besar. Kita pergi ke bilik air, tujuan untuk mandi, kita ambil air, tujuan untuk kita mandi wajib. Sudah dikirakan niat. Walaupun tidak ada dalam hati sahaja aku mandi wajib. Kita ambil air ni, kita nak letak atas kepala ni kerana kita mengetahui kita berjunub, lepas ni kita nak sembahyang. Sudah dikirakan niat. Kita perbuatan kita saat itu kita sedar adalah untuk mengharuskan kita sembahyang. Kita tidak sembahyang dalam keadaan begitu. Kerana kita mengetahui perkara tersebut mengharamkan kita sembahyang. Maka untuk mengharuskan kita sembahyang adalah dengan cara kita melalukan air. Jadi kita sedar bahawasanya kita berjunub. Kita nak sembahyang, aku nak lihat sembahyang. Masuk dalam bilik air, ambil air, letak atas tubuh kita untuk mengharuskan sembahyang. Itu dipanggil niat mandi wajib. Sebenarnya niat adalah perkara yang mudah. Orang yang melakukan perbuatan mandi dalam keadaan dia sedar, dia berjunub, dalam keadaan dia sedar untuk dia sembahyang, maka sudah dikirakan ada niat. Bukan niat perkara yang payah. Ambil air, dok ingat nak niat. Dok ingat nak niat lagi. Dok, masalah benda dok ingat nak niat. Sebab awak saat ni tu tahu sebelum daripada awak masuk dalam bilik air, bahawasanya awak berjunub. Dan awak nak sembahyang subuh, awak tak sembahyang subuh kerana awak tengok, awak tahu awak berjunub. Jadi awak masuk dalam bilik air, tujuan awak saat itu untuk mengharus sembahyang subuh, maka ketika tu dikirakan niat. Masa kita angkat air, kita sedar kita nak buat benda tu, dikirakan niat. Baik, melainkan kita tadi malam tadi kita berjunub malam tadi. Lepas tu kita malas nak mandi. Kita pun bangun pagi esok tu, kita pun kita dah ingat kita berjunub. Tapi kita rasa panas mandi Panas mandi, kita mandi selesai mandi tu Allah, aku berjunub. Barulah kira tidak ada niat ketika tu. Memang kita mandi, tapi kita tidak ada niat kita mandi wajib. Kerana kita tak sedar sebelum daripada
kita mandi wajib, kita dah sedar sebelum daripada kita mandi saat itu bahawa kita berjunub. Maka barulah tidak dikirakan mandi tersebut. Maka kena lalukan air semula pada tubuh badan kita. Baik. Seterusnya, wa ta'mimu sya'rihi wa basyarih, dan meratakan bulunya dan rambut dan kulitnya, sya'rihi bulu rambut masuk belaka lah. Wa basyarihi dan bulu basyar maksudnya kulitnya, sya'ar bulu rambut, basyar makna kulit dia. Jadi dia kena ratakan belaka lah air tu. Kena ratakan belaka. Baik. Tapi hak yang kawasan anggota zahir je. Manakala anggota batin, hak tu tak wajib. Dalam telinga tak wajib. Tak wajib ambil air pau sampai pekok telinga, tak tubik pun. Daripada bilik air saat ni tu rasa bengang dalam telinga. Tu tak wajib. Otak bahang dalam hidung tu. Tu tak wajib. Gitu. Dia hak yang anggota-anggota zahir sahaja. Anggota-anggota maksudnya bukan anggota zahir ni maksudnya bukan hak yang dalang tu ada. Hak dalang tak wajib. Tu wa ta'mimu sya'rihi wa basyari. Dia masalah rata ni bukan maksud yakin 100%, bukan. Kuat sangkaan rata sudah mencukupi. Kalau nak yakin 100% enggak. Maka kita kena nyelang tu lah, kena nyelang lama, kena ronyah habis sesa. Lepas tu tok kamera pula setiap anggota tubuh. Baru nak yakin rata sungguh. Dia sebenarnya apabila kuat sangkaan rata sudah memadai. Sudah memadai. Andai kata hak yang kita tidak tahu. Kita buat dah sekadar mampu kita, tapi ada tempat hak tak rata kita tak tahu, di luar pengetahuan kita dan bukan kecuaian kita. Maka insya-Allah ia dimaafkan. Ia dimaafkan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah mu ambil salah kepada kami jika kami terlupa ataupun kami tersalah. Hak yang tidak boleh kalau kerana kecuaian kita. Itu tidak dibolehkan. Baik. Katanya wala tajibu madmadatun wastinsyaq, dan tidak wajib madmadah, koma, dan istinsyaq masuk air ke hidung. Maksudnya ketika kita mandi wajib, dia tidak wajib kita meratakan air ke dalam mulut dan tidak wajib memasukkan air ke dalam hidung. Walaupun koma ketika kita mandi wajib masuk air dalam hidung, ketika kita mandi wajib hukum dia adalah sunat. Tapi tidaklah wajib. Tidaklah wajib. Dengan maksud, kalau orang yang mandi wajib, dia tak koma pun. Orang mandi wajib, dia tidak masuk air ke dalam mulut pun. Orang yang mandi wajib, dia tidak masuk air ke dalam hidung pun. Maka tetap sah mandi wajib dia. Kita maksud dia. Tetapi koma dengan istinsyaq, hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Kerana nak meraihkan khilaf. Kerana mengikut mazhab Hanafi, diwajibkan koma dan diwajibkan memasuk air ke hidung, ke dalam hidung bagi orang yang mandi wajib. Katanya lagi, wa akmaluhu, dan hak yang paling sempurnanya al-ghusli. Tadi aqal, ni hak yang paling sempurna. Mandi hak yang paling sempurna sekali adalah izalatul qadar, menghilangkan kekotoran. Jadi kalau ada kekotoran, dia kekotoran tak mesti najis. Masih lagi ada air mani di kemaluan, dia basuh dulu, buang dulu. Hak yang ada najis-najis, buang dulu. Ada darah-darah, buang dulu. Bersihkan dulu daripada kekotoran. Lepas tu, thummal wudu, kemudian wudu. Dia berwudu. Sebagaimana wudu dia untuk sembahyang. Wudu macam biasa. Wa fi qawlin, dan pada satu pandangan, yuakhiru ghasla qadamai. Dia mentakhirkan basuh dua kakinya. Kan wuduk kan antara rukun wuduk basuh dua kaki. Ada pandangan yang mengatakan sunat kita berwuduk tapi kaki kediang. Kaki basuh kediang. Itu pandangan bukan mu'tamad. Pandangan mu'tamad, wuduk sampai keselesaian lalu. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Lepas tu barulah mandi. Kemudian ta'ahudu ma'atifih. Dia mengambil berat. Ambil cakna, ambil berat, peduli sikit. Ma'atifih, lipatan-lipatannya, tempat-tempat lipatan-lipatan, tambah-tambah orang hak yang berisi, orang hak yang gemuk, lipatan banyak saat itu. Jadi kami berat lah, takut tak rata air. Lepas tu lepas daripada tu, thumma yufidul ma'. Maksudnya kita ambil air, kita letak pada tempat hak yang
perlu kita letak air. Lepas tu thumma yufidul ma' ala ra'sih. Kemudian dia curah air atas kepala, dia ambil air curah atas kepala, wa yukhalliluhu, dan dia menyelati kepala. Menyelati ni dia buat gini lah, menyelati kepala dia. Baik, itu maksud menyelati kepala. Katanya ra's, makna ra'sun kepala, wa yukhalliluhu menyelati kepala. Maksud menyelati kepala tu menyelati rambut dia lah. Baik. Thumma syiqqihil aiman, kemudian dia pun cucur air. Cucur ni jiruh dah air, curah air di atas syiq. Benda bahagiannya yang kanan ni, lambung yang kanan ni, rusuk yang kanan, bahagian kanan. Dia ambil air so kanan. Ni atas kepala dulu, ni hak yang sunnah, hak yang Rasulullah buat ni. Thummal aisar, kemudian sebelah kiri. Lepas tu wayadluk, dia gonyoh. Kita kata benda gonyoh, kita kata benda gosok. Gosok Gosok panggil. Ke benda panggil? Gosok. Gosok. Orang Terengganu kata gonyoh lah. Gonyoh sikit. Allah, gonyoh sikit. Baik. Lepas tu wayuthallith. Lepas tu dia mandi sebanyak 3 kali. Buat perkara tersebut sebanyak 3 kali. 3 kali. 3 kali. Lepas tu wa tutbi'u li haidin atharihi miskah. Perempuan dia kena ni hukum di sunat. Sunat bagi perempuan, dia itba'kan, dia misk ni maksudnya kasturi. Athar, kesang daripada haid. Dia darah haid ni busuk, darah haid kotor, darah haid busuk. Jadi maka orang puang saat ni tu, setelah daripada dia suci, maka dia adalah ladang kepada suami dia, maka suami dia nak bersama dengan dia, maka wangikan tempat hak yang busuk tersebut dengan dia meletakkan bau-bauan. Dan wangi yang paling comel sekali, letak kasturi. Kalau tak ada kasturi, carilah benda pewangi-pewangi yang lain. Di zaman kita ni banyak bermacam-macam pewangi, tapi hak yang paling comel adalah kasturi. Sebab benda hak yang paling comel adalah kasturi? Kerana di sana ada hadis yang mana ada seorang perempuan ditanya kepada Nabi SAW tentang masalah mandi daripada haid. Kata Rasulullah, khudhi firsatan min miskin fatatahhari biha. Muambillah secebis, sekeping daripada kasturi, maka menggunakan untuk bersuci. Gunakan untuk bersuci, maksudnya letakkan pada tempat yang darah keluar saat ni tu. Baik. Itu yang paling comel kerana disebut di dalam hadis. Tapi kalau kasturi payah di tempat kita, nak cari mana kasturi. Biasa orang pergi Mekah beli kasturi. Tu pun kadang-kadang kasturi hak yang capur je, hak yang ori tu payah nak dapat. Mahal pula. Kat tempat kita payah nak dapat, sebagai contoh lah. Tapi lah ni tak apa, Shopee ada, Lazada ada. Mudah lah ni. Pakailah benda lain pun. Yang penting wangikan tempat tersebut. Lah ni ada benda basuhan kemaluan kan. Jadi wangikan basuhan hak yang diperbuat daripada daun sirih ke, tak kira lah benda pun. Banyak di zaman kita. Wa illa, dan jika tidak ada kasturi, fanahwahu, maka seumpama kasturi. Tak kira lah. Baik. Selain daripada kasturi, banyak lagi lah. Hak yang selain daripada kasturi saat ni tu. Katanya wala yusannu tajdiduh, tidak disunatkan tajdidnya, tajdid al-ghusl. Dia berbeza dengan wudu. Wudu sunat kita tajdid. Tadi kita sembahyang maghrib, tapi belum lagi kita berhadas. Masuk kita nak sembahyang isyak, maka sebelum daripada kita sembahyang isyak, sunat kita ambil wudu semula. Ambil wudu semula tu dipanggil tajdid al-wudu. Ketika mana kita tidak berhadas tapi kita membaharukan wudu kita. Yang mana wudu yang telah digunakan untuk sembahyang fardu, walaupun belum lagi kita berhadas, apabila kita nak sembahyang fardu yang kedua, sunat kita tajdidkan wudu. Wudu yang kedua dinamakan wudu mujaddad, wudu yang diperbaharukan. Adakah mandi sunat juga ditajdidkan? Tidak. Maksudnya kalau kita mandi wajib untuk sembahyang maghrib, nanti nak sembahyang isyak, adakah sunat kita tajdidkan mandi wajib semula? Tidak. Itu maksud wala yusannu tajdidu. Tidak disunatkan tajdidnya mandi. Bi khilafil wudu, berbeza dengan wudu. Wudu sunat kita tajdidkan wudu. Baik.
Dia masalah sunat kita tajdid wudu apabila kita telah sembahyang dengan wudu yang pertama. Kita sembahyang dengan wudu yang pertama. Baik. Yang mana sembahyang wudu yang pertama saat itu tidak disyaratkan sembahyang fardu. Bukan apa jua sembahyang. Yang penting kita sembahyang dah. Dengan wudu pertama maka sunat kita tajdidkan wudu untuk sembahyang yang berikutnya. Katanya wa yusannu alla yanqusa ma'ul wudu'i 'an muddin wal ghusli 'an sa'in wala haddalah. Dan disunatkan bahawa tidak kurang air wudu daripada secupok. Secupok lebih kurang dalam 650 gram. Lebih kurang 600 gram lah lebih kurang. Jadi kita ambil wudu tu jangan kurang air daripada secupok. Jangan kurang daripada secupok. Jangan kurang daripada 600 gram air saat ni tu. Baik, jangan kurang lah. Tapi sah je, sunat begitu. Tapi janganlah lebih sangat sampai ke sekolah ambil air. Besar benar muka dia. Tangan dia. Besar kereta kali yang sampai sekolah ambil air. Ambil wudu. Dia kurang, tidak disunatkan. Berlebih-lebihan juga tidak dituntut. Bukan makruh. Wal ghusli an sa'in. Dan disunatkan bahawa tidak kurang air mandi daripada segantang. Segantang lebih kurang dalam 2,5 kilo. Wala hadda lahu dan tidak ada had. Tidak ada batasan. Lahu ay lima'il wudu'i wal ghusl. Bagi air wudu' dan air mandi. Banyak mandi nak mandi suti lauk pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya jangan berlebih-lebihan dalam penggunaan air ketika kita berwudu' dan ketika kita mandi wajib. Katanya wa man bihi najasun yaghsiluhu thumma yaghtasil. Mereka hak yang ada padanya. Man mubtada bihi khabar muqaddam najasun mubtada muakhar. Mereka yang ada dinya di man najasun najis. Orang hak yang ada pada dia najis yaghsiluhu. Membasuhlah ia iman hu akan dia akan najis thumma yaghtasil kemudian mandi. Jadi kalau ada najis dibasuh dulu najis. Basuh dulu najis, lepas tu baru mandi. Maksudnya kena buat 2 kali. Satu untuk menghilangkan najis, yang keduanya untuk menghilangkan janabah. Wala takfi lahuma ghaslatun dan tidak memadai bagi keduanya oleh satu basuhan. Nak satu basuhan nak hilangkan najis, lepas tu nak mandi wajib selalu situ, maka tidak memadai. Wa kadza dan seperti ini fil wudu pada wudu sama juga masalah wudu. Kita kata pada tangan kita, pada anggota wudu ada najis. Okey, basuh dulu najis. Lepas tu baru ambil wudu. Basuh dulu najis yang ada di muka. Barulah basuh untuk mengangkat hadas. Tidak memadai satu basuhan untuk kedua-dua perkara tersebut. Itu pandangan Imam Rafi'i. Namun, apa yang diterjih oleh Imam Nawawi dan pandangan ini adalah sebenarnya yang mu'tamad. Qultu berkata oleh aku Imam Nawawi. Al-asahu takfi. Pandangan yang lebih sahih. Al-asah, kita kabar dah. Istilah sebelum daripada ni kita bincang dah pada muqaddimah kitab ni. Al-asah takfihi, memadai ia kembali kepada ghaslatun wahidatun, hi kembali kepada saat ni dia memadai lah ia kembali kepada ghaslah, hi akan dia akan mandi. Satu basuhan tu memadai mandi, tak ada masalah memadai. Tapi dengan syarat lah, dengan syarat satu basuhan saat ni tu dia terus menghilangkan najis. Kalau najis masih lagi ada di situ, ke tidak memadai. Wallahu a'lam. Seterusnya kata wa man ightasala li janabatin wa jumu'atin hasala aw li ahadihima hasala faqat. Qultu walau ahdatha thumma ajnaba aw 'aksuhu kafal ghuslu 'ala al-madhhab. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jadi tengok balik. Alhamdulillah, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas bacaan kitab pada malam ini, dan insya-Allah
kita dapat ambil manfaat yang banyak pada malam ni. Mungkin suara sedikit slow, tapi kalau kita dengar dengan mic, dengan earphone, rasa clear, boleh ulang siaran balik insyaAllah. Jadi insyaAllah kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz sekali lagi. Terima kasih kepada semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa malang agak suara.